Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah hari ini kita akan masuk dalam bab yang baru. Okey, bab yang kelima, tajuknya adalah indahnya tajwid. Pendidikan Islam tingkatan 1 pada muka surat 17. Jadi sila pastikan anda semua memegang buku teks sambil menonton video pembelajaran kali ini. Baik, kita pergi kepada apa yang akan anda belajar pada hari ini. Okey, yang pertama, tujuan belajar tajwid. Anda akan mengetahui apa tujuan sebenar kita belajar tajwid. Yang kedua, kita akan membaca dan mengetahui makhraj huruf, tempat keluar huruf. Yang ketiga, isti'adzah dan basmalah, apa maksud dan hukumnya. Yang keempat, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah, apa maksud kedua-dua bahagian ini. Yang kelima, wajibul gunnah. Okey, apa hurufnya, apa maksudnya. Dan yang terakhir sekali adalah fawatih surah. Okey, jadi ada 6 elemen penting yang akan anda belajar pada tajuk indahnya tajwid. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang pertama. Apa tujuan sebenarnya kita belajar tajwid? Apa tujuan kita belajar salah satu ilmu Al-Quran ini? Okey, baik, tengok paling atas sekali. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk apa? Membetulkan bacaan Al-Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran. Jadi inilah tujuan sebenarnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan betul, dengan cermat, dengan elok. Itu maksudnya. Jadi tengok di bawah, hukum membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain dan wajib bagi semua orang Islam. Jadi semua orang Islam yang ada di dunia ini wajib ke atas mereka dan fardu ain ke atas mereka untuk membaca Al-Quran dengan bertajwid. Jadi pembacaan Al-Quran hendaklah dengan cermat, baik dan teliti. Kesilapan pada makhraj atau sifat huruf Al-Quran akan mengubah maksud ayat tersebut. Jadi ilmu ini sangat penting dan wajiblah, tidak boleh ditinggalkan, karena ia adalah wajib. Kalau kita tinggal maka berdosalah kita. Dan orang yang tidak mementingkan mempelajari ilmu tajwid akan menyebabkan kesilapan pada sebutan makhraj huruf, dan ini akan mengubah maksud, bahaya sekali, mengubah maksud ayat tersebut disebabkan ketidakcermatan kita. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki dan mempelajari tajwid Al-Quran kita supaya kita boleh menjaga maksud ayat Al-Quran itu sendiri. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada yang kedua, makhraj huruf. Okey, makhraj huruf bermaksud tempat keluar huruf. Dalam mulut kita ni adanya tempat keluar huruf-huruf tertentu. Bukannya huruf itu keluar daripada tempat yang sama, tidak. Tetapi keluar daripada bahagian-bahagian dalam mulut yang berlainan. Jadi ini yang akan kita tengok. Kita akan belajar. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Baik. Tempat keluar huruf yang pertama adalah dipanggil sebagai al-khayshum. Al-khayshum ni dia adalah pangkal hidung lah. Okey, tengok hidung di dalam gambar tersebut. Okay, jadi dia akan keluar di dalam ataupun di pangkal hidung. Huruf yang keluar di pangkal hidung adalah mim dan juga nun yang bersabdu ataupun ada tanda syaddah di atasnya. Contohnya wa amma ataupun inna. Okay, jadi kedua-dua huruf ini akan keluar pada pangkal hidung. Okay, itu yang pertama. Yang kedua dipanggil sebagai asyafatain. Maksud asyafatain adalah dua bibir.
Okey, ada 4 huruf. Wa, ba, ma dengan fa. Kalau kita perasan, apabila kita menyebut keempat-empat huruf ini akan melibatkan kedua-dua bibir sekali. Itulah huruf ini keluar di bahagian bibir kita. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, al-jauf dipanggil sebagai al-jauf. Apa maksud al-jauf? Maksudnya adalah rongga mulut. Okey, sebagaimana dalam gambar itulah. Suara untuk memanjangkan huruf mad. Jadi rongga ini akan berfungsi apabila kita memanjangkan huruf mad. Huruf mad ini ada 3 lah. Alif, waw, ya. Yang mana apabila kita berjumpa dengan ketiga huruf ini, kita akan panjangkan bacaan. Dan apabila kita membacanya, seakan-akan mulut kita ini terbuka. Baik, itu yang ketiga. Pada yang keempat, dipanggil sebagai al-lisan, yaitulah lidah. Okey, dalam di lidah kita ni ada 4 tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Okey, yang pertama adalah pangkal dalam. Pangkal dalam tu yang hujung sekali lah. Okey, bahagian dalam mulut. Huruf yang keluar adalah huruf qaf, qa. Okey, yang kedua, pangkal yang keluar adalah ka, kaf, ka, kaf. Okey, yang ketiga, tengah. Untuk tengah ini ada 3 huruf yang akan keluar. Itulah ja, jim, shin dengan ya. Baik, yang keempat, ada 2 bahagian. Yang pertama, hujung lidah, tetapi di sebelah tepi, di bahagian tepi. Untuk bahagian ini, huruf yang keluar adalah huruf do, do. Yang mana apabila kita menyebut huruf ini, lidah kita akan menyentuh dinding mulut. Sama ada kiri dan kanan lah. Okey, bahagian yang kedua adalah hujung lidah. Okey, nombor 4 yang berwarna kuning tu di bahagian hujung. Okey, huruf yang keluar adalah la, na, ra, ta, to, da, so, za, sa, za, tha, dha. Kalau kita perasan, apabila kita menyebut huruf-huruf hujung lidah ni, ia melibatkan lidah ataupun pergerakan lidah kita yang hujung sekali. Okey, jadi itu nombor 4. Yang kelima, makhraj yang kelima adalah al-halq. Maksudnya adalah kerongkong. Jadi ada 6 huruf yang keluar daripada bahagian ini. Yang pertama, gha, kha, ha, a dengan ha. Okey, jadi itulah makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Okey, isti'adzah dan juga basmalah. Apa maksud isti'adzah? Kita tengok bahagian atas tu berwarna hijau, al-isti'adzah. Ungkapan isti'adzah ni bermaksud ungkapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu kita dengar ni, selalu pun kita baca. Okey, ungkapan ini dipanggil sebagai isti'adzah. Maksudnya apa? Aku memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Jadi sunnah setiap kali hendak membaca Al-Quran. Bila mana kita mahu membaca Al-Quran, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunnah dan dapat pahala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan meminta pertolongan, perlindungan pada Allah daripada syaitan. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Surah An-Nahl. Apa maksudnya? Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam. Okay, jadi itu adalah isti'adzah, ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, yang kedua, basmalah. Apa maksud basmalah? Basmalah adalah ungkapan bismillahirrahmanirrahim.
Ya, ungkapan ini pun selalu kita sebut. Apa-apa kita buat dalam ibadah pun selalu kita sebut. Oke, ungkapan ini adalah basmalah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Jadi sunnah dibaca setiap awal surah kecuali surah At-Taubah. Semua surah di dalam Al-Quran kita bacanya sunnah kecuali surah At-Taubah lah. Basmalah wajib dibaca pada permulaan surah Al-Fatihah ketika solat. Adapun Al-Fatihah kena baca Bismillah lah sebelumnya, wajib. Okey, alhamdulillah. Seterusnya kita sambung pula ke nomor yang 4, alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Okey, sebelum Ustaz terangkan tentang pembahagiannya, syamsiyah ini maksudnya matahari. Coba tengok simbol di sebelah tepinya tu. Syamsiyah adalah matahari. Qamariyah maksudnya bulan. Qamar. Okey, untuk alif lam syamsiyah terdapat beberapa hurufnya. Yang pertama ta, tha, da, za, ra, za, sa, sya, so, do, to, vo, la, na. Itu huruf-hurufnya. Baik, bagaimana kita mengenal huruf alif lam syamsiyah? Okey, tengok yang pertama. Huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Okey, yang kedua, huruf lam tidak berbaris. Lam tersebut tidak berbaris. Yang ketiga, huruf yang terletak selepas huruf lam dibaca bersyaddah. Itulah mesti bersabdu. Okey, kita tengok contoh di bahagian bawah. Contohnya at-tariq tu kan. Okey, cuba tengok yang berwarna kuning. Okey. Jadi cara mengenal asyamsiyah yang pertama, huruf lam ditulis tetapi tidak disebut. Tengok contohnya. Jadi bila kita membaca bukan al ini tidak disebut, dia ditulis tetapi tidak disebut. Kita direct kepada huruf ta, at-ta. Okey, yang kedua, huruf lam tidak berbaris. Tengok lam. Okey, lam juga, lam tersebut tidak berbaris. Okey, huruf yang terletak selepas huruf lam, tengok huruf selepas lam dibaca bersyaddah, mesti dibaca dengan bersabduh dan huruf tersebut ada sabduh. Okay, jadi ta itu dibaca bersyaddah dan padanya ada tanwin. Jadi kita akan baca at-tariq, bukan al-tariq. At-tariq. Jadi yang kedua an-najm. An-najmu. Kan bukan al-najmu, salah. An-najmu. Okey, yang ketiga as-saqib. Bukan al-saqib, salah. As-saqib. Jadi ini adalah contoh bagaimana contoh untuk alif lam syamsiyah. Senang, sangat-sangat senang. Baik, kita tengok pula yang kedua al-qamariyah. Alif lam qamariyah. Hurufnya adalah a, ba, ja, ha, kha, a, gha, fa, qa, ka, ma, wa, ya, ha. Itu adalah huruf-hurufnya. Baik, cara mengenal adalah yang pertama, huruf lam ditulis dan disebut. Dia ditulis dan disebut. Berbeza dengan alif lam syamsiyah tadi. Yang kedua, huruf lam sentiasa berbaris sukun. Okey, berbaris matilah. Yang ketiga, huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris, sama ada baris atas, sama ada baris bawah ataupun baris depan. Kita tengok contoh Al-Qari'ah. Okey, kita tengok, kita fokus kepada yang berwarna merah. Okey, kita tengok tadi cara mengenal huruf lam ditulis dan disebut. Okey, lam itu ditulis dan akan disebut al. Okey, berbeza dengan tadi asyamsiyah, alif lam syamsiyah. Huruf lam sentiasa berbaris sukun. Tengok lam. Tengok lam al-qari'ah dengan mal-qari'ah. Kedua-dua lam tersebut berbaris di atasnya sukun, mati. Yang ketiga, huruf yang terletak selepas huruf lam berbaris. Tengok selepas lam al-qari'ah. Yang pertama,
selepas lam dia berbaris, qaf itu berbaris atas. Oke, tengok Al-Qari'ah yang kedua, Al-Qari'ah lam itu pada selepas lam itu juga huruf qaf yang berbaris atas. Jadi cara bacaannya adalah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Oke, senang saja. Jadi itulah beza alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Oke, seterusnya. Oke, yang kelima wajibul ghunna. Apa maksud wajibul ghunna? Oke, yang pertama, hurufnya ada dua sahaja, waw dan nun, yang mana waw dan nun itu kedua-duanya bersyaddah. Oke, yang kedua, menekan suara pada huruf nun yang bersabdu dan waw yang bersabdu dengan dengung sekadar 2 harakat. Jadi apabila menyebutnya kita kena tekan sedikit suara dengan dengung sekadar 2 harakat. Baik, mari kita tengok bagaimana cara menyebut nun yang bersabdu pada surah An-Nas sebelah kiri. Oke. Kita fokus kepada yang berwarna merah ya. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, tengok An-Nas. Di sana ada nun yang bersabdu, di atasnya ada sabdu. Jadi kita membaca dengan dengung. Birabbin nas. Bila mana sampai kepada nun kita panjangkan sedikit 2 harakat. Bin nas, tekan sedikit, bin nas. Oke. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, nas minal jinnati wan nas, bukan bacaan wan nas, minal jinnati wan nas, salah. Yang tepatnya minal jinnati wan nas. Nun itu bersabdu dan kita tekankan sedikit suara dan dengung sekadar 2 harakat. Oke, contoh untuk mim bersabdu pada surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim, sebelah kanan. Fa'am, tengok, fa'am, bukan fa'ammal yatim, salah. Fa'amma, sebab mim itu bersabdu. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oke. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Lagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukannya wa amma bi ni'mati rabbika, salah. Yang tepatnya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi itu adalah untuk wajibul gunnah, sangat-sangat senang. Oke, seterusnya kita pergi kepada fawatih suwar. Ini adalah yang terakhir. Oke, fawatih ialah kata jamak yang diambil daripada kalimah fatih yang bermaksud pembuka. As-suwar pula adalah kata jamak juga yang berasal daripada surah yang bermaksud himpunan ayat Al-Quran dengan nama tertentu. Jadi fawatih surah ini apa maksudnya? Fawatih surah bermaksud huruf-huruf hijaiyah yang terletak di permulaan. Oke, dia terletak di permulaan. Sebahagian daripada surah-surah Al-Quran dia mesti berada di permulaan. Contohnya Nun, Yasin, Alif Lam Mim. Semua ini dipanggil fawatih suwar. Baik, yang keempat juga dikenal dengan al-huruful muqatta'ah. Oke, dia ada nama lain yang maksudnya potongan huruf. Terdapat pada 29 surah menggunakan 14 huruf.
Oke, jadi terdapat 3 cara bacaannya bila kita jumpa huruf-huruf muqatta'ah ini ataupun fawatih suwar ini, kita boleh membaca dengan 3 cara. Oke, yang pertama, dibaca tanpa mad atau tidak dipanjangkan. Maksudnya dibaca tidak panjang. Hurufnya adalah alif. Sebutan alif. Harkat tiada harkat. Oke, yang pertama. Yang kedua, dibaca panjang 2 harakat saja. Oke, contohnya ha, ya, ta, ha dengan ra. Oke, jadi sebutannya ha, ya, ta, ha, ra. Oke, kita membacanya 2 harakat saja. Untuk yang ketiga, dibaca panjang 6 harakat. Contohnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Oke. Jadi sebutannya seperti itulah: nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dengan mim. Dan dibaca dengan 6 harakat. Oke, kita tengok bagaimana cara membacanya. Contoh bacaan. Baik, contoh bacaan pada huruf alif lam mim. Huruf ini salah satunya akan kita jumpa pada permulaan surah Al-Baqarah. Itulah surah selepas daripada Al-Fatihah. Dan huruf ini adalah huruf-huruf al-muqatta'ah ataupun fawatih suwar. Alif lam mim ini macam mana cara bacaannya? Baik, kita tengok huruf alif. Alif ini dibaca seperti biasa, tidak ada harokat. Untuk lam dengan mim akan kita lihat di atas kedua-dua huruf ini ada tanda mad. Untuk lam kita mesti membaca 6 harokat. Dan apabila kita berpindah bacaan daripada lam kepada mim, kita memanjangkannya 2 harokat. Dan mim kita akan baca dengan 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua di bawah. Pada kalimah kaf, ha, ya, ain, shad. Cara bacaannya adalah untuk kaf ini bacaan dia adalah 6 harokat. Lepas itu ha 2 harokat, ya juga 2 harokat, ain adalah 6 harokat. Dan apabila kita memindahkan bacaan daripada ain kepada shad, kita panjangkan 2 harokat. Dan yang terakhir shad pun kita baca dengan 6 harokat. Jadi bacaannya seperti ini. Perhatikan baik-baik. Kaf, ha, ya, ain, ya, shad. Jadi seperti itulah contoh bacaan bagi fawatih suwar. Semoga difahami apa yang Anda pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat difahami. Sila amalkan apa yang Anda pelajari dan kongsi kepada rakan-rakan Anda yang lain. Jadi insyaAllah ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.